Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Selamat datang ke MN Channel. Bersama saya, Cik Muhammad Azruddin bin Syaudin, pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau Politeknik Porisan. Dah lama dah saya tak upload konten-konten berkaitan dengan pengurusan tenaga hijau. Ada beberapa masalah yang saya hadapi dalam masa kebelakangan ini. Akan tetapi, segala masalah itu saya anggap sebagai satu cabaran untuk saya sediakan bahan-bahan pengajaran untuk pelajar-pelajar saya dan semua penonton yang menonton video saya ini. So, untuk konten kali ini, saya akan teruskan sambungan chapter 2 yang telah lama tertinggal. So, hari ini saya akan masuk pada part 4. So, tanpa buang masa, kita terus kepada bahan-bahan yang telah disediakan untuk pengajaran dan video saya untuk kali ini. Okey? Jom. So, kita akan tengok chapter 2 iaitu Demand Side Opportunity in Industrial Sector. Pada video kali ini, saya akan memberi penekanan kepada dua perkara yang utama. Yang pertama, saya akan terangkan kecakapan teknologi di sektor industri dan yang kedua, berkaitan dengan kekangan yang dihadapi oleh pihak industri untuk melaksanakan konsep kecakapan tenaga. Di sini terdapat 3 penekanan yang boleh diberi penekanan oleh pihak industri untuk melaksanakan konsep kecakapan tenaga. Yang pertama adalah motor elektrik, yang kedua adalah penggunaan lampu di industri dan yang terakhir yang ketiga situ adalah penjenaan semula tenaga di peringkat industri. Melalui satu kajian yang telah dilakukan di Amerika Syarikat, didapati hampir 50% penggunaan tenaga di industri adalah melalui electrical motor. Dan hampir 15% ataupun hampir 14% adalah daripada penggunaan lampu di industri. Jadi, melalui kajian tersebut, secara langsung pemilihan motor elektrik adalah amat penting untuk memastikan sesuatu tenaga tersebut kurang menggunakan tenaga elektrik tapi dapat menghasilkan keluaran yang baik. Yang dikatakan kecakapan motor adalah nisbah keluaran kuasa mekanikal terhadap masukan tenaga elektrik. Jadi, untuk sesuatu kilang, perlu memberi penekanan terhadap pemilihan motor elektrik yang digunakan di peringkat industri. Ia penting bagi sesuatu kilang itu memenuhi konsep kecakapan motor. Di mana, seperti yang saya katakan tadi, kita kurang menggunakan tenaga elektrik tapi kuasa mekanikal yang dihasilkan tetap besar. Apabila kita kurang menggunakan tenaga elektrik, secara tidak langsung, bil kita dapat dijimatkan, seterusnya dapat sama-sama mengamalkan konsep kecakapan tenaga. Oleh itu, terdapat 6 perkara yang perlu diberi penekanan oleh pihak industri untuk melakukan pemilihan ataupun memastikan penggunaan tenaga elektrik oleh motor elektrik dapat dilaksanakan secara optimum. Yang pertama, kita menggunakan motor yang mempunyai kecekapan yang tinggi. Yang kedua, kita kurangkan penggunaan beban yang berlebihan. Yang dikatakan mengurangkan penggunaan beban yang berlebihan adalah kita kurangkan penggunaan motor yang terlalu besar. Seterusnya yang ketiga, kita resize semula beban yang digunakan. Yang keempat, kita akan perbaiki kualiti tenaga yang dihasilkan. Seterusnya yang kelima, kita melakukan correction terhadap power factor motor elektrik yang digunakan. Dan yang terakhir, kita kawal kelajuan motor induktan yang digunakan pada mesin ataupun pada motor elektrik kita. Faktor kedua yang boleh diberi penekanan oleh pihak industri untuk melaksanakan kecakapan tenaga adalah penggunaan lampu di kilang. Seperti yang kita tahu, kilang ataupun industri memerlukan penggunaan cahaya ataupun lampu yang banyak disebabkan oleh penggunaan ruang yang besar oleh industri. Oleh itu, terdapat 2 strategi yang boleh diambil perhatian oleh pihak industri untuk melaksanakan konsep kecakapan tenaga ataupun erti kata mudah untuk industri dapat jimatkan bil mereka. Yang pertama, tukar penggunaan teknologi lampu di peringkat kilang. Jadi, pihak industri boleh
tukarkan penggunaan lampu yang lama kepada penggunaan lampu LED. Dan yang kedua adalah onkan lampu pada kawasan-kawasan yang perlu saja. Yang tak perlu ataupun satu kawasan tu boleh cover dengan satu kawasan yang lain pencahayaannya, jadi kawasan tersebut boleh ditutup. Jadi kita dapat optimumkan penggunaan lampu untuk satu kilang. Ini penting sebab walaupun satu lampu menggunakan watt yang kecil, tapi sekiranya dalam satu industri terdapat 100 ataupun 200 lampu, jadi secara langsung ia menyumbang kepada satu jumlah penggunaan tenaga elektrik yang besar. Ini seperti yang saya katakan tadi, kita tukarkan teknologi lampu yang lama kepada teknologi lampu yang baru dengan menggunakan LED. Berikut merupakan 8 langkah yang boleh dilakukan oleh pihak industri untuk melaksanakan kecekapan tenaga melalui faktor penggunaan lampu di kilang. Yang pertama, kita gantikan penggunaan magnetik balas dengan elektronik balas. Yang kedua, kita gantikan fluorescent lamp yang menggunakan 36 watt kepada penggunaan T5. Kita boleh gantikan metal halide kepada LED spotlight. Yang keempat, seperti yang saya katakan tadilah, kita gunakan ataupun onkan lampu pada kawasan-kawasan yang perlu. Yang kawasan-kawasan tidak perlu, kita boleh offkanlah ataupun kita boleh malapkan sedikit. Seterusnya yang kelima, kita boleh menggunakan pemasa ataupun kita gunakan sensor. Jadi sekiranya kita gunakan pemasa, apabila satu masa, lampu tersebut akan padam. Contohnya pada 5 hingga 10 malam, dia akan on. 10 hingga 11 malam akan off. Lepas tu 11 malam dia on balik. Itu adalah dengan menggunakan pemasa ataupun timer. Jika menggunakan sensor, konsepnya adalah apabila satu kawasan tersebut ada pekerja, jadi lampu akan hidup. Sekiranya tiada pekerja, lampu akan padam. Yang keenam, kita boleh meletakkan label tolong padamkan lampu setelah digunakan. Ini sebagai reminder kepada pekerja lah. Sebab ada ketikanya pekerja dah penat, mereka lupa nak padam lampu kawasan kerja mereka. Yang ketujuh, kita boleh kurangkan masa operasi lampu tersebut. Yang terakhir, kita boleh menggunakan semaksimum penggunaan cahaya matahari. Ini merupakan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak industri untuk melakukan penjimatan terhadap lampu yang digunakan oleh industri. Yang terakhir di sini adalah yang ketiga, tapi nota saya belum habis lagi, adalah penjenaan tenaga. Pihak industri juga boleh melakukan penjenaan semula tenaga melalui dari dalam kilang itu sendiri. Contoh pihak industri yang melakukan penjenaan tenaga semula adalah seperti pihak IWK, seperti Felda dan pelbagai lagi. Di mana IWK akan menggunakan gas yang terhasil daripada pengumpulan najis kepada penggunaan tenaga elektrik. Tapi tak ada bau. Mereka gas tersebut telah melalui beberapa proses dan seterusnya gas tersebut akan menggerakkan enjin dan daripada operasinya enjin tersebut akan terhasilnya tenaga elektrik. Manakala untuk biomass pula akan melalui beberapa proses kimikal sebelum ia digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sama macam konsep biogas. Macam tu juga dengan biofuel. Ia akan menggunakan enjin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Di sini saya berikan salah satu contoh adalah dengan menggunakan minyak. Mungkin kalangan anda dah tahu, minyak pun kita boleh hasilkan tenaga elektrik. Tapi tak semestinya dengan menggunakan minyak petrol. Kita boleh menggunakan minyak masak. Apabila menggunakan minyak masak, ia dikenali sebagai biofuel. Untuk menggunakan konsep biofuel ni, dia akan melalui beberapa proses kimikal sebelum minyak yang dikenali sebagai biofuel itu tersebut digunakan pada enjin, seperti saya kata tadi, menggunakan kepada enjin, dan daripada operasinya enjin tersebut dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Terdapat dua jenis, di sini saya kategorikan dua jenis penjenaan semula tenaga, iaitu small scale, iaitu penjenaan tenaga bersaiz kecil, dan penjenaan semula tenaga bersaiz mikro. Untuk bersaiz kecil, ia akan menghasilkan lebih kurang 1 megawatt. Tidak sampai 1 megawatt. Untuk skala kecil, dia akan menghasilkan lebih kurang di bawah 1 megawatt. Dan untuk skala mikro, dia akan menghasilkan tidak melebihi 50 kilowatt. Walaupun pihak industri melakukan penjenaan semula tenaga, mereka tetap juga memerlukan tenaga elektrik daripada pihak TNB. Ini disebabkan dua peringkat inilah, saiz yang dihasilkan tidak besar. Akan tetapi cukup untuk menampung ataupun cukup untuk membantu pihak industri mengurangkan bil elektrik mereka sendiri. Ini disebabkan untuk tarif bagi industri dia agak berbeza untuk komersial ataupun domestik. Di mana industri ketika peak hour, charge mereka adalah berbeza. Jadi
kebanyakan pihak industri yang melakukan penjanaan semula tenaga ini akan menjana tenaga untuk digunakan ketika peak hour. Ketika peak hour, mereka tidak demand terlalu banyak elektrik yang disupply oleh TNB, jadi secara langsung bil mereka akan jimat ketika peak hour. Seterusnya kita akan tengok kekangan yang dihadapi oleh pihak industri untuk melaksanakan penjanaan semula tenaga. Yang pertama, harga tenaga yang dihasilkan ni rendah. Ini adalah kerana kos untuk menghasilkan tenaga ini adalah terlalu tinggi. Maybe kalangan anda dah tahulah, untuk menghasilkan penjanaan tenaga ni, kita memerlukan power plant yang besar. Jadi apabila melibatkan power plant yang besar, ia memerlukan penggunaan tanah yang besar, yang luas. Jadi memerlukan kos. Itu baru kawasan, belum masuk lagi keperluan peralatan yang diperlukan. Perlukan tempat simpanan, perlukan tempat pembakaran. Jadi secara langsung melibatkan kos yang tinggi. Seterusnya yang kedua, kekurangan kewangan untuk melaksanakan kecekapan tenaga. Apabila pihak industri tidak mempunyai kewangan yang kukuh ataupun kewangan yang banyak untuk melaksanakan penjanaan tenaga semula ni, secara langsung ia tidak menarik minat pihak industri untuk melakukan penjanaan tenaga ini. Yang ketiga adalah dapat pelbagai agensi yang membuat keputusan. Seperti yang kita sudah maklum, di Malaysia tidak terdapat satu agensi yang khusus ataupun satu kementerian yang khas. Yang khas di sini bukan saya kata tak ada kementerian yang menjaga kecekapan tenaga. Ada, tapi dia bukan di bawah satu kementerian khusus. Khusus di sini adalah contohnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi. Ia merupakan satu kementerian yang dikhususkan untuk menjaga. Untuk kecekapan tenaga ini, ia diletakkan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Dua bidang. Jadi ia secara langsung bukan satu kementerian khusus. Selain daripada itu, terdapat dua agensi yang mengawal selia kecekapan tenaga ini, iaitu terdapat Suruhanjaya Tenaga dan terdapat juga SEDA. Dan peraturan serta akta yang ditekankan tidak terlalu memberi penekanan kepada pihak industri untuk melaksanakan konsep kecekapan tenaga ini. Seterusnya, kita tengok yang keempat adalah keengganan pihak industri untuk melabur terhadap sesuatu teknologi yang belum terbukti berkesan. Ini berkait rapat dengan kewangan. Selain daripada itu, teknologi kecekapan tenaga ataupun teknologi penjanaan tenaga di Malaysia ini masih baru. Kita masih baru. Belum lagi terlalu ke depan berbanding Thailand ataupun Indonesia. Mereka dah terlalu ke depan. Kita masih baru untuk menerokai bidang ini. Akan tetapi pihak Tenaga Malaysia sedang melakukan kajian dan usaha. Akan tetapi pihak Tenaga Nasional sedang melakukan beberapa kajian, beberapa penyelidikan untuk memastikan teknologi penjanaan semula tenaga ini dapat dipertingkatkan dan terbukti berkesan. Ini melalui usaha yang dilakukan oleh bahagian R&D TNB, Pusat Latihan TNB ataupun ILSAS dan pihak Uniten sendiri. Mereka sedang memikirkan beberapa cara ataupun teknologi-teknologi baru yang boleh dibawa ke Malaysia yang agak menjimatkan dan terbukti berkesan. Yang terakhir di sini adalah kurangnya konsisten untuk melaksanakan kecekapan tenaga ini. Ini disebabkan pihak industri terlalu bergantung terhadap projek yang dilaksanakan. Bukan itu saja, pihak industri juga terlalu bergantung kepada dana ataupun geran yang diberikan oleh kerajaan ataupun yang disediakan oleh kerajaan untuk melaksanakan konsep kecekapan tenaga. Apabila kerajaan tidak meneruskan geran ataupun bajet khas untuk kecekapan tenaga ini, bagi pihak industri, secara langsung pihak industri tidak konsisten untuk melaksanakan konsep kecekapan tenaga ini. Okey ya? Tadi saya dah terangkan berkaitan 3 bahagian ataupun 3 sektor yang boleh diberi perhatian oleh pihak industri untuk melaksanakan kecekapan tenaga. Seterusnya kita akan tengok 4 halangan besar yang dihadapi oleh industri untuk melaksanakan kecekapan tenaga. Pertama adalah kurangnya pengetahuan dan maklumat. Halangan ini adalah disebabkan oleh kurangnya peralatan untuk pemantauan. Selain daripada itu, maklumat yang disampaikan adalah daripada pelbagai pihak ataupun pelbagai agensi. Seperti yang saya katakan tadilah, kita ada ketikanya mendapat arahan daripada SEDA dan ada ketikanya mendapat arahan ataupun makluman daripada pihak Suruhanjaya Tenaga. Dan seterusnya, kurangnya komunikasi antara pihak industri dan pihak yang melakukan pemantauan terhadap kecekapan tenaga. Selain daripada itu, terdapat juga set data yang pelbagai. Dan yang terakhir adalah data yang terhad daripada pihak pembekal. Pada halangan ini, secara langsung dia akan mengakibatkan pihak industri tidak begitu berminat untuk ambil tahu berkaitan dengan kecekapan tenaga ini. Seterusnya yang kedua adalah kurangnya kesedaran pihak pengurusan. Yang pertama adalah
pihak pengurusan tidak begitu berminat untuk melaksanakan ataupun mempertingkatkan konsep kecekapan tenaga di peringkat industri sendiri. Yang kedua adalah berpunca daripada kurangnya kesedaran daripada pihak pengurusan sendiri. Ia melibatkan 4 perkara. Yang pertama adalah pihak pengurusan menitikberatkan penghasilan production bagi sesuatu industri. Yang kedua, kurangnya pelaburan. Pihak pengurusan tidak menitikberatkan pelaburan yang ingin dilakukan. Sekiranya pihak pengurusan tidak memberi penekanan terhadap pelaburan yang hendak dilakukan terhadap kecekapan tenaga ini, secara langsung pihak pengurusan tidak mengambil kisah berkaitan dengan kecekapan tenaga. Seterusnya yang ketiga, polisi ataupun sistem ataupun proses yang terhad untuk melaksanakan kecekapan tenaga. Dan yang keempat, terdapat pelbagai peringkat ataupun hierarki dalam struktur pengurusan tersebut. Jadi, ini melibatkan pelbagai pihak pengurusan tinggi. Jadi, bila terdapat pelbagai ataupun banyak pihak yang terlibat dalam membuat keputusan, ia akan memberi kesan terhadap sesuatu keputusan yang hendak diambil oleh pihak pengurusan. Yang ketiga dan merupakan faktor yang paling besar iaitu kurangnya sumber kewangan. Kita perhati yang pertama, tiada peruntukan yang diberikan untuk melaksanakan kecekapan tenaga. Sekiranya sesuatu bajet ada, maybe yang diperuntukkan terlalu sedikit dan perlu mendapat kebenaran pelbagai pihak. Yang kedua, seperti yang saya telah maklumkan awal tadi, bagi penjanaan semula tenaga, ia melibatkan satu jumlah pelaburan yang besar dan berisiko tinggi. Bukan itu saja, pihak syarikat juga sukar untuk membuat pinjaman bagi melaksanakan sesuatu projek. Jadi, daripada dua kekangan ini, ia akan mengakibatkan sesuatu pelaksanaan itu terbantut ataupun the worst situation akan dibatalkan. Halangan yang terakhir, yang keempat adalah kurangnya penguatkuasaan ataupun polisi dari pihak berkuasa. Seperti yang telah saya terangkan sebelum-sebelum ini, penekanan dan penguatkuasaan yang diterapkan oleh Suruhanjaya Tenaga dan SEDA sendiri tidak begitu memberikan penekanan dan kewajipan kepada pihak industri untuk melaksanakan kecekapan tenaga. Seperti yang anda pun tahulah, saya dah terangkan banyak kali, ia melibatkan satu jumlah kewangan yang besar dan pihak kerajaan sendiri pun sukar untuk memberikan geran ataupun dana khas kepada pihak industri. Jadi, apabila kurangnya penguatkuasaan, kurangnya tindakan, kurangnya penekanan yang diberikan oleh pihak kerajaan ataupun pihak yang berwajib, agensi berwajib untuk memantau pelaksanaan kecekapan tenaga ini, ia akan mengakibatkan pihak industri tidak begitu berminat untuk melaksanakan konsep kecekapan tenaga. Okey? Habis sudah nota bab 2 saya. Tapi jangan lupa, ada 2 task yang perlu anda lakukan untuk konten kali ini. Bagi pelajar saya perlu buatlah. Iaitu yang pertama, sebelah sini pada box berwarna merah, ia merupakan salah satu soalan final exam bagi Disember 2017. Seterusnya, pada box berwarna hijau, anda boleh baca situlah. Dan jangan lupa tulis pada ruangan comments box di bawah. Tapi jangan lupa tulis nama dan nombor pendaftaran juga ya. Anda perlu buat. Jangan tak buat. Sebab ia merupakan salah satu bukti kehadiran anda menonton video saya ini. Maklumlah, disebabkan pelaksanaan PKPP ini, banyak kelas terpaksa dilakukan secara atas talian. Di sini ingin saya tekankan kepada yang menonton dan pada para pelajar saya sendiri, di mana satu tenaga yang tidak dihasilkan ia merupakan satu tenaga yang terbaik. Contohnya di sini adalah seperti kita menjana semula tenaga elektrik daripada sumber-sumber terpakai. Contoh macam saya ceritakan tadilah, daripada hampa gas sawit, daripada najis kita sendiri dan pelbagai lagi. Pada para pelajar saya, jangan lupa scan kod ni untuk bukti kehadiran anda bagi tontonan video kali ini. Bagi penonton yang bukan kalangan pelajar saya, daripada institusi lain ataupun bukan daripada kelas yang saya mengajar, turut boleh jawab pada task yang saya berikan dan jawab konten di bawah. Saya akan tengok nanti. Ataupun boleh juga tinggalkan komen untuk sembarang pertanyaan dan insyaAllah saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Okey? Pelajar saya jangan lupa scan kod ni. Okey? Tamat sudah chapter 2. Lama betul saya nak habiskan chapter 2 ni. So, saya harap pada pelajar saya dapat melakukan task-task yang telah saya berikan sebentar tadi dan jangan lupa scan QR code sebagai bukti kehadiran anda. Di sini banyak kali saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Huda sebab beliau merupakan pensyarah yang sediakan nota untuk kegunaan saya dan ada kalanya memberikan sedikit idea dan pandangan bagaimana cara untuk saya sampaikan pengajaran saya ini kepada anda semua. Selain daripada itu, jangan lupa
anda tonton juga konten berkaitan diet kanser yang disampaikan oleh isteri saya. Satu perkongsian yang amat berkesan dan amat praktikal untuk diamalkan, terutamanya kepada pesakit-pesakit kanser. Manalah tahu kalangan anda semua, relatif ataupun saudara mara yang sedang bertarung dengan sakit kanser, boleh kongsikan video tersebut kepada mereka. Ini merupakan satu perkongsian berdasarkan pengalaman beliau menguruskan diet pesakit kanser di Institut Kanser Negara selama 7 tahun. Saya kata, jangan lupa like, share, subscribe, tekan butang loceng untuk mendapat segala maklumat-maklumat berkaitan konten-konten yang saya dan isteri saya akan letak pada MN Channel ini. So, itu sahaja daripada saya. Bertemu lagi pada konten-konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.